Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi anak anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, yang diraikan ayahanda Pak Su Haji Ibrahim, penasihat Ma'had Dakwah Al-Islamiyah, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya yang saya kasihi lagi saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak serta ibu-ibu, hadirin serta hadirat, tidak ketinggalan anak-anak sekalian, putra-putra, putri-putri Islam yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-samalah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, Yaumul Ahad, hari Ahad. Setiap minggu kita dapat berkumpul di Musalla As-Sabirin, Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah, yang terletak di Qaryah Padang Menora, kawasan Tasik Gelugor, daerah seberang peraya utara Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian dan juga anak-anak, berulang alik ke sini tanpa pernah rasa jemu, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk menuntut redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan saya dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi sudah berminggu-minggu saya tidak dapat menyampaikan kuliah kepada hadirin hadirat kerana mengalami gangguan pada kesihatan, khususnya gangguan pada peti suara dan suara saya. Akan tetapi pada pagi ini saya coba menggagahi diri ini untuk bercakap agak lebih panjang daripada minggu-minggu yang lalu, dalam masa lebih kurang 25 minit ataupun setengah jam. Pertamanya saya nak mengulangi sekali lagi jemputan ke majlis kenduri sempurna pernikahan ataupun perkahwinan anak perempuan saya, ananda Aisyah binti Sabri, bersama dengan suaminya Muhammad Safi bin Haji Suparman. Majlis itu berlangsung selepas daripada pengajian kita dengan Al-Fadhil Tuan Guru Haji Fadlun Naim jam 11 nanti. Jadi kepada ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat semua, selepas daripada kuliah kita nanti, saya mewakili seluruh keluarga kami, termasuklah ayahanda Pak Su Haji Ibrahim kita, Abang Suparman dan kak saya, Kak Rokiah, menjemput tuan-tuan, perempuan, adik-adik dan anak-anak
ke majlis jamuan Kenduri di sebelah Dewan di sana. InsyaAllah. Ada yang tak pernah pergi lagi belah sana. Tapi duit ibu-ibu, bapak-bapak dah sampai lama dah. Sehingga kita berjaya menyiapkan tempat yang sedemikian rupa. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, kepada fa'ilul khairat, orang-orang yang sentiasa melakukan kebajikan sehingga kita mampu untuk mewujudkan sebuah kompleks pengajian ilmu-ilmu Islam di qaryah kita di Padang Menara ini. Jadi insyaAllah projek jangka panjang setelah siap Dewan di sana, baru dimulai lebih kurang 4 hari yang lalu projek baru di ujung sana yang bakal menelan belanja lebih kurang 300,000. Siap projek itu kita dalam rangka untuk membangunkan bangunan 3 tingkat di belakang sana, bentuk L untuk kita menggunakan semaksimum yang mungkin setiap inci ruang tanah yang dibeli oleh kita semua. Ni bernilai 1 juta ni tanah ni kita beli, duit ibu bapa. Kita nak bangunkan prasarana yang lebih lengkap, termasuklah bangunan di belakang sana 3 tingkat berbentuk L. Keseluruhan projek perancangan baru ini akan menelan belanja lebih daripada RM3 juta ringgit. Berapa, Naim? RM3 juta dan ke atas, insyaAllah. Jadi saya amat-amat berkeyakinan bahawa projek ini akan dapat berjalan dengan baik dengan berkat iringan doa restu daripada sekalian hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa dan pencinta-pencinta ilmu sekalian. Jadi kita sekarang berada dalam majlis ilmu. Saya tak mau panjang-panjang, nak bagi laluan kepada Ustaz Aiman 1/2 jam dan Tok Guru kita 1/2 jam. Kita duduk mengaji, duduk menuntut ilmu lama dah. Maka pada hari ini saya nak bagi doa menuntut ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, bapa nak tulis. Kita mengaji santai-santai, tenang-tenang. Pengajian kita ini sedang dirakam secara terus live oleh abang-abang kita dan dipancarkan ke seluruh dunia. Dipancarkan ke seluruh dunia. Khusus kepada pencinta-pencinta ilmu tanah air yang memahami bahasa kita, bahasa Malaysia, juga di Brunei Darussalam, di selatan Thailand, di Republik Indonesia, dan rakyat Malaysia yang berada di mana-mana di seantero dunia sedang menyaksikan kuliah kita. Jadi pada pagi ini saya nak bagi doa menuntut ilmu yang saya ambil doa ini daripada kitab Haroman Rohani. Kitab Haroman Rohani. Yang disusun oleh Syekh saya, guru saya, Syekh Haji Fahmi Zamzam. Syekh Haji Fahmi Zamzam, orang Banjar, orang Indonesia, berguru dengan guru-guru besar di dunia. Semasa saya menuntut ilmu di An-Nahdah Al-Hasanah di Jitra Kedah, Darul Aman,
sebelum keberangkatan saya ke Universiti Al-Azhar di Mesir tahun 1988, saya sempat berkenalan dan bersama dengan Syekh Fahmi Zamzam ini, yang merupakan seorang ilmuwan Islam, ulama hadis dan seorang wali Allah. Masa itu saya menuntut ilmu dengan tuan guru saya almarhum Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi. Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi ialah Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah Darul Aman, guru kepada almarhum Sultan Kedah Sultan Abdul Halim. Semasa itu saya menuntut di An-Nahdah Al-Hasanah untuk mendapatkan syahadah An-Nihaiyah, syahadah terakhir, sijil terakhir untuk melayakkan saya mendapat tempat di Universiti Al-Azhar Al-Sharif di kota Kahirah, Mesir. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, madrasah tersebut sijil yang laku di Universiti Al-Azhar Mesir dan di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Semasa saya mengambil syahadah di Nahdah Al-Hasanah, Syekh Fahmi Zamzam berulang alik untuk bertalaqi hadis dengan Syekh Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi sehingga mendapat sanad hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat sanad hadis daripada almarhum Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, sampai dapat sanad daripada Syekh Haji Tajuddin. Syekh Haji Tajuddin ambil ilmu-ilmu tersebut semasa menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah selama 22 tahun dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani orang Indonesia, mendapat didikan agama dan ilmu-ilmu Islam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah dengan guru-guru bersanad sampai Rasulullah. Maka ilmu itu diturunkan kepada Syekh Tajuddin. Syekh Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi menurunkan sanadnya kepada Syekh Fahmi Zamzam. Semasa saya berada di sana, Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi berpesan dan berwasiat kepada saya. Dia kata, "Sabri, enta dah nak tinggal dah sekolah kita, madrasah kita. Enta dah nak pergi Mesir. Pesanan ana, Tok Guru kata, enta menuntutlah ilmu. Sungguh-sungguh jadi macam Syekh Fahmi Zamzam." Maknanya Tok Guru Haji Tajuddin ni tahu siapa dia anak murid dia yang hebat, siapa anak murid dia yang ikhlas, yang boleh menanggung amanah ilmu. Itu pesanan dia ke saya. Saya pegang pesanan dan wasiat tersebut. 2 minggu yang lalu saya pergi menziarahi Syekh Fahmi Zamzam di Al-Ustaz. Dia datang kepada Indonesia di Derang. Dia ada isteri dia di Derang dan saya sempat berada dengan beliau. Bila saya mengulangi kembali pesanan Tuan Guru kami Syekh Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, pesan supaya saya menuntut ilmu macam Syekh Fahmi Zamzam, saya cerita balik ke dia, mengalir air mata dia, tak tahan mengenangkan almarhum Tuan Guru Haji Tajuddin Al-Jarumi. Itulah akhlak
orang menuntut ilmu. Dan pesanan Tok Guru tadi semenjak 30 tahun yang lalu saya ingat segar sampai sekarang. Dan benarlah pesanan Tuan Guru, suruh ikut perangai akhlak menuntut ilmu macam Syekh Tajuddin dan Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam, Allah Ta'ala beri keberkatan kepada beliau, mengarang kitab-kitab hadis, sudah berpuluh-puluh kitab yang telah tersebar di seluruh Nusantara. Antaranya kitab Haruman Rohani, di dalamnya memuatkan doa yang saya nak bagi kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti kuliah kita di Surau As-Sabirin ini dan yang menyaksikan kuliah kita melalui Maya Live yang sedang direkam oleh sahabat-sahabat kita. Mari kita baca doa ini ramai-ramai, ikut saya, dan kepada anak-anak pastikan dengan nada suara yang jelas dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Sekali lagi, anak-anak, bapak-bapak juga ibu-ibu, pakat-pakat baca. Ramai-ramai tanda kata kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Itu doa menuntut ilmu. InsyaAllah Ma'had akan mencetak doa ini, buat kad macam selalu. Tengok makna dia. Allahumma ya Allah, ya Allah, iftah lana. Perkataan iftah diambil dari perkataan fataha. Fataha. Fataha makna telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah, buka olehmu. Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah untuk kami. Minta Allah Ta'ala buat apa? Buka lawan dia. Buka lawan dia, tutup. Jadi minta Allah Ta'ala buat apa? Buka. Allahumma iftah lana ya Allah, bukakanlah untuk kami. Buka apa? Qulubana, akan hati-hati kami. Yani minta agar Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu hati. Minta supaya Allah Ta'ala apa? Membuka pintu-pintu hati kita. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Minta ni, bagi doa ni kat anak cucu di rumah sama. Bukan senang nak dapat doa ni, payah. Saya pun baru dapat. Ustaz Helmi dia tengok kitab tu cantik, isi kandungan elok. Dia beli sebuah, dia hadiah kat saya RM40 terbaik Quran ni. Dia simpan di rumah. Terbaik Quran ni RM40. Semua hadis-hadis, doa-doa tentang ilmu, tentang kelebihan ilmu, tentang kelebihan ulama, tentang kelebihan menuntut ilmu, tentang kelebihan menyebarkan ilmu.
hadis-hadis cerita tentang ilmu yang akan menyemarakkan semangat kita dalam usaha menuntut ilmu. Allahumma ftah lana qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami akan hati-hati kami bila fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Sebab ada orang menuntut ilmu Allah Ta'ala tak buka hati. Dia mengaji berpuluh-puluh tahun tak nampak-nampak. Berkat doa. Sebab Nabi kata apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata orang beriman. Anak cucu kita mengaji lambat boleh. Bukan kata anak cucu, kita pun kadang-kadang nak mengapai doa pendek pun tak boleh nak ingat. Minta ke Allah. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi. Yakni huraian fi talabil ilmi, yakni di dalam menuntut ilmu, buat kurangan di dalam memahami ilmu. Di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu, yakni di dalam memahami ilmu, mengaji sikit, faham banyak. Iaitulah dapat ilmu yang dianugerahkan Allah, ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni. Mengaji sikit dapat banyak, mengaji sikit faham banyak. Penting doa tadi. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi. Sambung dia. Warzuqna al-ikhlasa fihi, dan anugerahkanlah untuk kami, dan anugerahkanlah untuk kami apa? Al-ikhlasa fihi, keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ngaji ilmu pun kena ikhlas. Ada orang dia main dalam majlis ilmu bukan ikhlas nak menuntut ilmu, dia datang untuk nak cari tahu mana kesilapan Ustaz Sabri, tak mana kesilapan Ustaz Aiman, tak mana kesilapan Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Fadlun Na'i. Dia mencari kelemahan-kelemahan guru. Maknanya adab dalam menuntut ilmu tu tak apa ada. Baik tu minta doa dalam menuntut ilmu ni apa? Warzuqnal ikhlasa fihi, dan berilah rezeki, yakni anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam menuntut ilmu. Barulah ilmu tu ilmu jadi ilmu yang berkat. Sebab keikhlasan. Wal ikhlasa fihi. Lepas tu dapat ilmu. Mai mengaji ikhlas lah. Tiap-tiap minggu mai. Tak ada kuliah tani, pi dekat Tok Guru Haji Bakar Kubang Semang. Hari Sabtu pagi pi kuliah Tok Guru kita Ustaz Haji Muttalib Ma'ruf. Pi pula kepada Al-Fadhil Syekh kita Syekh Zaini Haji Ahmad di Penaga. Dapat ilmu. Sebab apa pi? Ikhlas mencari ilmu. Bila dah dapat keikhlasan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, kemudian nak ikhlas apa? Ikhlas di dalam wal amala bihi, dan minta ikhlas dalam beramal dengan ilmu. Dapat ilmu banyaklah, penuh di dada. Muniyatul musalli, sebut tak mana masalah, tahu jawab masalah. Kitab tauhid paham mendalam, alhamdulillah. Mengaji bab hadis, mengaji bab tafsir, mengaji bab salat, mengaji bab zakat, mengaji bab tahajud, mengaji bab qiyamul lail, faham dah. Buat apa? Wal amala bihi, dan anugerahkanlah kepadaku al-ikhlas di dalam beramal dengan ilmu. Memang tahajud tadi berapa rakaat? Contoh memang tahajud. Paling kurang 2 rakaat, alhamdulillah. Yang penting kenapa? Ikhlas.
dan ikhlas di dalam beramal dengan ilmu. Kemudian lepas dah beramal dah, kita kena buat apa? Tak boleh biar ilmu tu penuh dalam dada kita seorang. Wan nashra bihi. Nampak dah ujung. Dan anugerahkanlah ikhlas kepadaku ya Allah di dalam menyebarkannya. Di dalam menyebarkan apa? Nya ilmu. Maknanya ibu bapa yang ulang alik mai mengaji sini ni kena kembangkan ilmu. Kena sampaikan ilmu. Kena sebarkan ilmu. Kepada siapa? Kepada seramai-ramai kenalan kita. Seramai-ramai adik-beradik kita. Lah ni nak hantar ilmu dekat adik-beradik kita walaupun duk jauh mana pun tak gaduh. Tak sampai seminit dengan menggunakan alat teknologi maklumat yang bernama handphone ini. Boleh sampai ke anak kita yang sedang menuntut ilmu di Mesir. Boleh sampaikan ilmu ini kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu dalam bidang perubatan di Ukraine, yang sedang belajar dalam bidang architecture di universiti terkenal di Amerika dengan menggunakan apa? Handphone yang kecil ini. Penyebaran ilmu dapat disampaikan dengan cepat dan begitu meluas sekali insya-Allah. Wan nashra bihi, dan anugerahkanlah keikhlasan kepada kami di dalam menyebarkannya. Nya apa? Anak-anak, nya apa? Nya ilmu. Jadi kerja kita ni kerja menyebarkan ilmu. Sebab tu saya pesan kepada anak anda, Ustaz Muhammad Aiman kita, buat kerja menyampaikan ilmu, pastikan nak keluar pada pintu rumah tu ikhlas. Jangan tujuan untuk mencari glamour, dengan tujuan untuk memperdagangkan ilmu Allah. Ikhlas. Wal ikhlasa bihi. Sampai bila? Menuntut ilmu kena sampai bila? Ikhlas dalam beramal dengan ilmu sampai bila? Ikhlas di dalam penyebaran dan penyampaian serta pengembangan ilmu ini sampai bila? Dalam doa ni, hatta ya'tina yakin, sehinggalah tiba kepada kami penghujung hayat kami, yakni sampailah kami mati ya Allah. Jadi penuntut ilmu, termasuk diri saya juga penuntut ilmu, azam untuk mengaji sampai bila? Sampai mati. Sampai mati, sampai koroh-koroh ni nyawa kita keluar. Nabi suruh ajak lagi, ajak apa? Menyebut kalimah la ilaha illallah. 3 minit lagi. Masa Pak Mat kita, ingat tak Pak Mat kita, tukang ada buat projek kita, meninggal dunia setahun yang lepas, aksiden depan pintu utama tu. Hantar pergi hospital Kuala Batah, hantar pergi Seberang Jaya, hantar pergi hospital besar Pulau Pinang. Koma 3 hari 3 malam. Saya pergi doktor-doktor pakar duk keliling dia. Doktor-doktor pakar di Pulau Pinang kata, Ustaz, dalam kajian kami bahawa Pak Mat ni pada ajat kata tak lama dah. Ustaz, kami bagi peluang Ustaz masuk. Kalau Ustaz nak talqin ke dia. Saya pun duk fikir, nak talqin ke dia, dia bukan dengar. Sebab apa? Koma 3 hari 3 malam dah. Saya kata kat doktor ajak saya, kita mengaji semua orang. Khuzil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Saya teringat kata-kata Tok Guru.
khuzil hikmata min ayyi in kharajat, ambillah ilmu dan hikmah itu daripada bekas mana pun ia keluar. Ajak kita orang menuntut ilmu ni, penyampai ilmu ni supaya tawaduk. Saya terfikir, saya kata nak talqin macam mana dia akan dengar, dia akan nak boleh sambut la ilaha illallah walaupun kita pi pendap mulut kita dekat telinga dia. Saya kata dia, macam mana dia nak dengar doktor? Doktor perempuan ajak saya. Dia kata, ustaz, zahir dia tak dengar, kita tak tahu batin dia. Mendengar bisikan-bisikan terbaik kalimah la ilaha illallah. Masya Allah, saya dapat satu ilmu yang cukup bernilai pada hari itu daripada seorang pengamal perubatan, doktor pakar perempuan di Hospital Besar Pulau Pinang. Dia kata macam tu, terus saya masuk sebab dia bagi peluang masuk dalam bilik tu. Dia pergi kat telinga Pak Mat, saya kata la ilaha illallah. Dia tak dengar, dia tak jawab apa. Lepas 3 kali, saya pun keluar daripada bilik tu. Doktor tak kira lama. Kemudian rupa-rupanya seolah-olah, apa dia? Seolah-olah dia menunggu orang main mengajak dia kalimah tauhid untuk bertemu dengan Tuhannya Rabbul Jalil. Maka lepas saya keluar beberapa minit saja, doktor mengesahkan dia menghembus nafas yang terakhir. Masya Allah. Menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, menyampaikan ilmu sampai bila? Hatta ya'tinal yakin, sampailah datangnya akhir hayat, yakni sampai mati kita kena menuntut ilmu, sampai mati kita kena beramal dengan ilmu, sampai mati kita kena buat apa? Menyebar dan mengembangkan ilmu. Cukup dahulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Nak serahkan mikrofon ini kepada Al-Fadhil anak anda Ustaz Muhammad Aiman. Jadi lepas daripada kuliah nanti, jemput semua untuk menghadiri majlis kenduri perkahwinan anak saya di Dewan sana. InsyaAllah. Mohon maaf kalau terdapat sedikit kekurangan di dalam menyampaikan ilmu karena gangguan suara. Saya juga mengambil kesempatan ini mohon kepada semua untuk mendoakan kehadirat Allah SWT. Allah mengembalikan kesihatan kepada saya, nikmat suara. Sonok saya dengar makcik-makcik, pakcik-pakcik baca Yasin tadi dengan suara yang baik. Saya tak dapat menyempurnakan tersebut. Maka saya serahlah mikrofon ini kepada Al-Fadhil anak anda Ustaz Muhammad Aiman. Dan yang berbahagia, Tok Guru kita pun telah sampai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.